dapat ku melihatmu, belum masa untuk kita bertemu. Sungguh yang ku rasa kehadiranmu, sungguh yang terindah langit dan purnama, bagai malam yang hadir mengalukanmu. Cinta yang terindah gemerlaplah sudah, sungguh yang ku rasa kehadiranmu. Dalam doa aku selalu kau ada di depanku. Ku memohon kau selalu berada di hatiku. Terjatuh ku memohon pada Yang Esa. Sampai salamku buat yang tercinta, yang terulung, yang mulia. Bulan pun menunggu kehadiranmu. Mungkin tak dapat ku melihatmu, belum masa untuk kita bertemu. Sungguh yang ku rasa kehadiranmu, sungguh yang terindah langit dan purnama, bagai malam yang hadir mengalukanmu. Wah, cinta yang terindah gemerlaplah sudah, sungguh yang ku rasa kehadiranmu, sungguh yang terindah kehadiranmu. Di sini Memorabilia Merdeka. Alhamdulillah. Bila kita cakap tentang laungan Merdeka, 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 Saya ingatlah pada perjuangan, ya, bukan kita sonok-sonok aja merdeka. Ya, tiba-tiba boleh merdeka. Merdeka ni adalah darah dan air mata. Mereka menyanyikan lagu negaraku dengan tetesan air mata, tetapi mereka bukan warga negara. Kemerdekaan sama juga. Kemerdekaan dia ada mahar dia. Ada orang yang waktu memperjuangkan kemerdekaan hilang nyawa, hilang harta benda, orang itu sayang dan sebagainya. aku disingkirkan kemana. hiburan mendidik jiwa hanya yang terbaik di IKIM. Inspirasi Inforia Islami. Filantropi Islam dan Wakaf Korporat di Malaysia adalah buku terbitan IKIM. Buku yang membicarakan tentang konsep kedermawanan, wakaf korporat dan jenis kedermawanan dalam Islam ini telah diterbitkan pada 2019. Buku yang banyak mengupas tentang konsep wakaf korporat ini sesuai bagi mereka yang sudah menceburi bidang ini seperti tokoh korporat, ahli-ahli akademik seperti pensyarah, pelajar-pelajar institusi dan kepada mereka yang berminat dalam menambah pengetahuan tentang wakaf korporat ini. Layari www.ikimniaga.my atau hubungi 03 6204 6389 atau 388 untuk mendapatkan buku ini segera. Dengarkan forum bicara Ad-Din di Radio IKIM dan tonton di Facebook IKIM FM dan YouTube IKIM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera saya ucapkan kepada pertama-tamanya tetamu kita yang dihormati,
Dr. Lim Switin dan juga Prof. Dr. Siva Murugan Pandian, para pendengar setia Radio IKIM, hadirin dan hadirat sekalian, kita dalam forum bicara ad-din bersiaran malam ini 27 Ogos dengan tajuk Kasihkan Malaysia Merdeka, kasihkan Malaysia yang merdeka. Jadi biasanya kita sebut dalam peribahasa kita sendirilah hujan emas di negeri orang, hujan emas, hujan perak di negeri orang, hujan keris lembing di negeri kita, baik juga negeri kita, ya. Dan dalam tahun 2021 ini yang menariknya kita ada angka yang menarik, 57, 58, 63, 64. 57 itu adalah tahun negara kita mencapai kemerdekaan. Tahun ini kita meraihkan ulang tahun yang ke-58 pembentukan Malaysia. 63 adalah tahun Malaysia dibentuk dan 64 adalah kita meraihkan ulang tahun yang ke-64 kemerdekaan negara kita. Jadi barangkali satu unsur Dr. Lim dan juga Prof. Siva yang membolehkan kita mencapai kemerdekaan, membolehkan kita mempertahankan kemerdekaan, mengupayakan kita untuk membentuk Malaysia adalah semangat cinta kepada negara kita, semangat cinta kepada masyarakat kita yang kadang-kadang disebut sebagai patriotism. Cuma cinta ni biasanya dia mesti ada daya tarikan. Jadi kita pun kena carilah ni apa agaknya daya tarikan Malaysia yang membolehkan kita memupuk rasa cinta kepada negara itu. Jadi seperti biasa, cinta tu memang sukarlah untuk ditakrifkan. Tapi daya tarikan tu memang disedari. Contohnya untuk orang-orang yang pernah melawat ke negara lain, yang pernah berkunjung ke negara lain, mereka akan rasa rindu untuk kembali ke tanah air. Jadi maksudnya daya tarik itu memang adalah. Cuma perlu kita cari, perlu kita tekuni, perlu kita pupuk dalam masyarakat kita. Jadi barangkali kita pergi kepada soalan yang pertama kepada Dr. Lim Switin. Ini tentang bahasa Dr. Lim, bahasa kebangsaan, bahasa perpaduan yang barangkali boleh menjadi alat untuk kita sama-sama cinta kepada negara kita. Kita kata tadi kita dah 64 tahun merdeka, dah 58 tahun Malaysia terbentuk. Jadi agaknya pada pandangan, pengalaman Dr. Lim, apa agaknya pandangan Dr. Lim tentang kemajuan bahasa perpaduan, bahasa kebangsaan yang kita harapkan boleh memupuk cinta kepada negara ini? Apa lagi barangkali yang boleh kita usahakan ya tentang bahasa perpaduan ini untuk kita sama-sama memupuk semangat cintakan negara? Silakan Dr. Lim. Terima kasih Dr. Sani dan terima kasih IKIM. Salam hormat juga kepada Profesor Dr. Siva, rakan saya, rakan lama ni. Menyentuh soal bahasa, berkaitan dengan bahasa sebagai jambatan perpaduan, alat perpaduan dan juga mekanisme kita bagi mencapai perpaduan yang lebih kukuh dan jitu dalam kalangan rakyat Malaysia. Saya mempunyai pandangan yang sangat optimis dalam hal ini. Pertama sekali, saya sangat terkesan dengan seruan-seruan kerajaan kita sejak awal merdeka, kemudian berterusan dalam segala perancangan, dalam segala ikhtiar, dalam segala upaya yang ada untuk menyeru kepada sekalian rakyat, seluruh rakyat jelata, menjadikan bahasa kita, menjadikan bahasa Melayu, bahasa Malaysia, bahasa kebangsaan kita sebagai jambatan perpaduan antara kaum, antara rakyat. Dan ini merupakan satu mekanisme yang tidak dapat diragukan lagi, yang seharusnya kita pupuk, yang seharusnya kita bajai dan seharusnya kita suburkan. Penggunaan satu bahasa kebangsaan yang sama
yang seragam dalam segala aspek kehidupan kita akan menjuruskan kita kepada saling persefahaman. Selain itu, penggunaan bahasa ini juga dapat menyatukan kita dari segi melahirkan buah fikiran, dari segi menyampaikan hasrat hati, dan juga menyatakan aspirasi kehidupan kita antara satu sama lain. Dan ini adalah merupakan satu tugas, satu tanggungjawab, satu kewajipan seluruh rakyat Malaysia untuk mewujudkan, untuk menciptakan satu rasa saling persefahaman yang mendalam sesama kita melalui cara ini, melalui bahasa ini, melalui keinginan kita untuk hidup bersama, untuk menyatakan rasa hati yang bersama, untuk melahirkan aspirasi yang sama dalam segala jurusan kehidupan, akan membolehkan kita menyatu, padukan setiap dan segenap hati bangsa dan masyarakat serta rakyat kita seluruhnya. Menyentuh tentang kemajuan dan perkembangan, kita melihat, dan saya sendiri berada dalam sistem pendidikan selama 40 tahun, kira-kira 40 tahun. Saya sangat percaya bahawa pendidikan bahasa Melayu, bahasa kebangsaan kita di peringkat sekolah rendah, di peringkat sekolah menengah, kemudian di universiti dan selanjutnya dalam kehidupan kita sehari-hari, media kita menggunakan bahasa kebangsaan yang baik, sama ada media cetak, media bertulis, dan segala urusan kita kebanyakannya, majoritinya, hampir keseluruhannya menggunakan bahasa kebangsaan, bahasa Melayu dengan begitu cemerlang sekali. Dan ini merupakan satu keyakinan saya yang berterusan dengan penuh optimis bahawa kita sesungguhnya menuju kepada satu kerangka perpaduan dalam kalangan rakyat, setiap bangsa, setiap kaum, setiap etnik, menjadikan kita rakyat Malaysia yang sama rata, sama menikmati kemajuan dan perkembangan, sama mewarna-warnikan tanah air dengan kehidupan yang aman dan sejahtera. Ya, terima kasih banyak Dr. Lim. Jadi maksudnya kita ada satu bahasa kebangsaan sebagai bahasa untuk kita berhubung secara yang sihat, dalam mana kita terdiri daripada pelbagai kaum yang unik dan istimewa. Dan ini yang saya nak bawa kepada soalan kepada Prof. Dr. Siva Murugan kita, ya. Sebab kalau kita lihat Prof, komposisi kaum di Malaysia ni dia unik dan istimewa. Jadi kita di Malaysia, sebahagian daripada yang dulunya disebut sebagai Kepulauan Melayu, tapi dalam masa yang sama kalau kita lihat peta global itu, kita ada umpamanya tanah besar China, kita ada benua besar India dan sebagainya. Tapi di Malaysia ini kita ada kaum Melayu, kita ada kaum Cina, kita ada kaum India. Dengan pembentukan Malaysia, kita ada kawan-kawan anak-anak negeri Sabah dan Sarawak, ya. Dalam masa yang sama kita ada masyarakat orang asli dan berbagai-bagai lagi lah yang tidak dapat saya senaraikan semuanya di sini. Jadi dalam masa yang sama kalau kita lihat dari segi penganut agama pun, ya Prof. Siva, kita lihat agama-agama yang agung di dunia macam bertumpu di Malaysia ini. Ada Islamnya, ada Budanya, ada Hindunya, ada Kristiannya, ada ajaran Lao Tzu, ada ajaran Kongfuzi dan sebagainya. Jadi satu yang biasa disebut Prof. Siva bila kita nak bercakap tentang cintakan negara ini, selain daripada satu bahasa perpaduan, kita juga perlu berkongsi dari segi sejarah, berkongsi dari segi kehidupan, ya, sama-sama berkongsi nasib gitu. Jadi umpamanya disebut kita perlu berkongsi dari segi ingatan kita, kenang-kenangan itu mesti sama. Umpamanya kita sama-sama rasa bangga bila negara kita berjaya, sama-sama rasa malu bila negara kita gagal. Cuma bila kita sebut tentang kepelbagaian itu tadi Prof. Siva, kita lihat sangat mencabar
untuk dilaksanakan sebenarnya, ya, sangat mencabar untuk dilaksanakan dalam latar belakang yang berbeza taraf sosioekonomi, ada yang kaya, ada yang miskin, pelbagai ragam ideologi politik, kepelbagaian bahasa, warna-warni budaya kita. Jadi berdasarkan pengalaman Prof. Siva lah, ya, dan Dr. Lim tadi pun menyebut ni kedua-dua tetamu kita ni dah lama memupuk bangsa kita ni, rakyat kita. Berdasarkan pengalaman Prof. Siva, apa pandangan tentang cara untuk kita sama-sama berkongsi hidup dan berkongsi sejarah ini? Sila Prof. Terima kasih Dr. Sani dan juga Dr. Lim Swidin. Terima kasih kepada IKIM kerana telah sudi manjangkan jemputan kepada saya menjadi salah seorang panel di dalam forum DIN ini. Sepanjang 64 tahun kita merdeka, sirah riwayat negara kita menunjukkan ada pasang surutnya. Ada zaman kegemilangan, ada zaman kemerosotan, ada zaman kecemerlangan. Tapi akhirnya kita melihat, kita cuba mencari satu titik keseimbangan. Titik keseimbangan itu merupakan penyatuan dalam bingkai kepelbagaian. Negara ini majmuk, pelbagai, rencam, aneka ragam, merentasi Semenanjung, Sabah, Sarawak. Pelbagai masyarakat menghuni negara ini. Berbeza dari segi etnik, agama, ritual, kepercayaan, gender, fahaman politik sekalipun. Tapi ada dalam perkara-perkara tertentu kita mempunyai nilai-nilai persamaan. Dan saya percaya nilai-nilai persamaan inilah yang membolehkan kita bergerak ke hadapan. Kita melihat bagaimana nilai-nilai ini adalah berdasarkan kepada fitrah manusia dilahirkan untuk saling kenal, mengenali di antara satu sama lain. Fitrah manusia dilahirkan untuk memastikan kita mampu untuk meraihkan kepelbagaian, kita mengenepikan perbezaan. Perbezaan itu harus dianggap sebagai satu aset, bukan liability. Dan bagaimana kita mahu bergerak ke hadapan bersama. Ada perkara yang harus kita lihat. Bagaimana nilai-nilai tertentu wajar diangkat bersama walaupun negara sedang melalui proses modernisasi, industrialisasi, pemodenan yang hebat. Itu tidak bermakna kita mahu menggugat nilai-nilai patriotisme yang ada dalam kalangan masyarakat. Ada yang bertanggapan bahawa zaman merdeka dulu pengalamannya berbeza. Dia melihat penderitaan, malapetaka, keperitan. Maka maksud dan makna yang diberikan kepada soal kemerdekaan, perpaduan agak berbeza berbanding dengan generasi pasca merdeka. Generasi pasca merdeka melihat kepada pengisian dan juga penghayatan ke atas soal kenegaraan, yang mana itu mungkin dikaitkan dengan soal-soal latar hidup mereka dari sudut kemiskinan, dari sudut pendidikan, pengangguran, pekerjaan, kesejahteraan dan seterusnya. Tapi bagi saya, walau dalam kedudukan mana sekalipun, demografi, geografi negara kita tidak boleh diubah. Inilah acuan dia. Bermakna kita perlu memegang kepada konsep patriotisme yang asal, yang boleh dipakai untuk mengukuhkan jati diri kita. Satu, kita harus mampu untuk terus pertahankan kedaulatan negara ini. Tak kisahlah latar belakangnya berbeza, mungkin proses sosialisasinya berbeza, partisipasinya berbeza, tapi kita tidak boleh berkompromi dalam soal kedaulatan negara. Yang kedua, saya percaya kita harus menjunjung ketertinggian perlembagaan. Perlembagaan itu dilihat sebagai dokumen keramat yang memerihalkan segala aspek elemen yang ada dalam perbincangan seseorang warga Malaysia. Yang ketiga, kita mestilah bangga menjadi warga negara kita dalam apa juga keadaan. Bukan sekadar mahu meraihkan kejayaan, sewaktu gagal juga kita harus menanam semangat bahawa inilah roh yang ada pada negara kita. Kita tidak boleh bersifat mengikut keselesaan masing-masing, hanya menghormati, memahami berdasarkan kepada apa yang selesa kepada kita. Itu saya rasa tidak boleh kita lakukan. Bangga kerana negara ini adalah milik bersama. Bangga kerana kita masih mampu untuk meneruskan kehidupan di negara kita. Tidak ada sesiapa yang mahu masuk gelanggang untuk kalah. Contohnya baru-baru ini di Olimpik. Bagaimana masing-masing bersorak, menyokong kerana semangat patriotisme itu tinggi. Dan kita tahu pemain kita juga tidak ada sesiapa yang masuk ke gelanggang untuk tewas. Tapi akhirnya ada sumbangan pingat, ada yang mungkin keempat terbaik, kelima terbaik. Kesemua itu menunjukkan komitmen, rasa bangga untuk mewakili lencana yang berdiri megah di dada mereka. Jadi bagi saya kita harus bangga dalam apa sekalipun, walau susah sekalipun. Di sinilah kita menunjukkan rasa tanggungjawab kita ke atas negara kita.
Yang keempat, saya rasakan kita harus bersedia untuk berkorban untuk negara kita. Barulah kita dapat melihat nilai patriotisme yang wujud dalam konteks diri kita. Berkorban bermaksud dalam apa juga keadaan, dalam apa juga kemelut yang kita hadapi, kita mestilah saling cuba untuk memobilisasi, menggambling tenaga bersama untuk bergerak ke hadapan. Dalam keadaan COVID-19 hari ini, saya percaya itu yang cuba kita lakukan bersama dengan frontliners kita, barisan hadapan kita yang pelbagai etnik, agama, yang bekerja siang dan malam, subuh, senja, pagi, petang untuk memastikan kita mampu untuk membolosi nilai yang cuba kita harapkan di sebalik pandemik COVID-19 ini. Jadi di situ juga nilai perpaduan jelas, sukarelawannya yang bekerja di barisan hadapannya, doktor, jururawat, polis, tentera, pencuci, penjual makanan, kesemua mereka menunjukkan nilai-nilai persamaan di dalam bingkai kepelbagaian. Yang terakhir, saya percaya nilai patriotisme yang harus kita bina adalah kita mestilah mempertahankan maruah negara kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Ada setengah dalam kalangan diri kita bercakap bahawa saya nak keluar daripada Malaysia. Memang mudah untuk keluar daripada Malaysia. Tapi saya percaya mungkin mudah untuk keluar dari Malaysia, tapi tidak mungkin kita dapat keluarkan Malaysia daripada kita, kerana kita adalah Malaysia, Malaysia adalah kita. Jujurkah kita kepada negara ini dalam mempertahankan nilai patriotisme, nasionalisme yang terbina sekian lama? Setiap negara ada kekuatan, ada zaman kemerosotannya, tapi kita harus bergerak ke hadapan. Kita harus mencari titik tengah. Apa yang sensitif pada saya barangkali tidak sensitif kepada Dr. Lim. Apa yang sensitif pada Dr. Lim mungkin tidak sensitif pada saya. Macam mana kita mencari satu titik keseimbangan yang boleh kita raikan bersama. Kita mahu menarik tepung dari menarik rambut dari tepung dan memastikan rambut itu tidak putus, tepung tidak berselerak. Dan jangan ditanya mana datangnya kepada yang tak berambut. Jadi di sinilah kita cuba memelihara sensitiviti di antara satu sama lain. Kita nak pastikan bahawa apa saja yang kita lakukan itu mencerminkan suluhan ke atas mempertahankan martabat negara kita. Saya percaya ialah rambut sama hitam, hati lain-lain. Masing-masing ada kepelbagaian, keanekaragamannya, proses sosialisasi bagaimana kita diangkat bersama. Tapi akhirnya yang perlu kita lihat adalah sejauh manakah kita committed, kita ikhlas, kita jujur, kita bersedia untuk berkompromi, berkorban demi negara kita. Dan kalau ada nilai-nilai ini, akhirnya kita akan melihat bagaimana kepelbagaian ini dilihat sebagai satu aset, bukan satu liability. Bagaimana nilai-nilai patriotisme yang cuba kita semai, semua itu memberikan gambaran kepada kekuatan dalam diri kita. Tak kisahlah generasi merdeka, generasi pasca merdeka, generasi Y, Z dan sebagainya. Masing-masing sebenarnya mempunyai hak dan tanggungjawab bersama dalam apa jua keadaan. Dan saya percaya jika sekiranya kita mampu lakukan itu, kita boleh bergerak ke hadapan bersama. Ada 3 nilai besar yang saya rasa kita harus sentiasa tanam, pupuk, semai, diajar dan juga dijadikan sebagai satu amalan, iaitu faham, hormat, terima. Kalau kita boleh memahami di antara satu sama lain, kalau kita boleh hormati perbezaan yang ada dan terima seadanya, segalanya boleh berjalan dengan baik atas nama bangsa Malaysia. Dan kalau kita nak menamakan bangsa Malaysia ini, saya rasakan bahawa 3 nilai besar juga harus kita junjung. Satu, kita bangga menjadi warga negara ini. Kita junjung ketertinggian perlembagaan. Dan yang ketiga, kita fasih berbahasa Melayu ataupun bahasa Malaysia. 3 ini merupakan kerangka besar dalam pembentukan bangsa Malaysia yang saya rasakan merupakan satu proses yang sedang kita lalui dan boleh kita capai kalau kita nilai, kita lihat kepada titik persamaan, kita pinggirkan nilai-nilai yang menjadi penghalang ataupun keterbatasan, limitasi ke atas usaha membina sebuah negara yang aman, damai dan hidup berukun. Terima kasih Tuan. Terima kasih banyak Prof. Siva. Walaupun secara yang santai, secara yang mudah, tapi Prof. Siva telah merumuskan banyak perkara-perkara penting sebenarnya dalam hidup kita bermasyarakat dan hidup kita bernegara. Dalam kita di Malaysia ini dengan segala kepelbagaiannya, termasuk yang Prof. Siva bergurau tadi, kan,
tentang rambut pun berbeza, antara Prof. Siva, Dr. Lim dan saya berbeza begitu. Tapi kita boleh duduk semeja, boleh duduk satu forum untuk sama-sama membincangkan secara yang mudah, mencari titik keseimbangan bagaimana untuk kita memupuk cinta kepada masyarakat kita, kepada negara kita. Baik, soalan yang ketiga ni kepada Dr. Lim tentang sistem pendidikan, Dr. Lim. Kita pergi pada sistem pendidikan. Yang saya maksudkan dengan pendidikan ini yang bersifat rasmi dan yang bersifat tidak rasmi. Di rumah umpamanya, melalui media umpamanya. Dr. Lim tadi menyebut bahawa media kita secara umumnya memainkan peranan yang baik dalam bahasa perpaduan bahasa Melayu. Barangkali satu yang tidak disebut media sosial. Di situ saya fikir ada cabaran besar dari segi bahasa dan cara kita mengungkapkan pemikiran kita secara yang sopan dan wajar. Tapi kita pergi pada sistem pendidikan kita yang merupakan satu keperluan untuk memupuk semangat bersama ini, untuk kita berkongsi pengalaman, untuk kita berkongsi harapan. Kita perlu sama-sama dibesarkan berasaskan budaya dan juga ajaran tempatan yang antara lainnya sayang kepada negara, kasih kepada negara. Maksudnya kita harap melalui sistem pendidikan ini yang formal dan tidak formal, yang rasmi dan tidak rasmi, kita akan dapat menyerap rasa hormat kepada nilai-nilai baik tadi yang berasaskan sopan, yang berasaskan kesantunan, rasa belas kasihan, setia kawan, sifat berlapang dada yang disebut oleh Prof. Siva sebagai terima tadi, acceptance tadi, saling memaafkan kelemahan, murah hati, suka apabila orang lain meraih kejayaan. Jadi dalam pengalaman Dr. Lim, sejauh mana nilai kesopanan dan kesusilaan yang disebut dalam rukun negara itu dijiwai dalam konteks perhubungan antara warga negara Malaysia dari pelbagai latar belakang? Apa lagi yang boleh kita lakukan ke arah memajukan perkara ini, Doktor? Sila. Terima kasih banyak. Sebagaimana yang saya sebut sebentar tadi, barangkali saya agak bertuah sedikit kerana saya terlibat secara langsung dalam sistem pendidikan sebagai guru selama 40 tahun lebih kurang, dan dapat melihat bagaimana setiap negara, apatah lagi dalam konteks kita Malaysia, dalam konteks negara kita lah saya ambil, kita mempunyai falsafah bangsa kita sendiri. Kita mempunyai hala tuju yang dirancang dan tidak terancang kita sendiri. Kita mempunyai ideologi kita sendiri dan kita mendukung idealisme kehidupan masyarakat dan bangsa kita sendiri. Jadi dalam hubungan ini, pendidikan kita telah cuba sebaik yang mungkin menyalurkan bukan sahaja pengetahuan yang berguna dalam konteks untuk memajukan tanah air, membawa pembangunan kepada negara dan juga membawa pencapaian-pencapaian yang cemerlang bahkan sehingga ke peringkat antarabangsa dalam kalangan anak-anak bangsa kita. Tetapi pada waktu yang sama kita juga cuba membentuk jati diri. Identiti kemalaysiaan itu, identiti kebangsaan itu, jati diri kita sebagai rakyat Malaysia itu, dan jati diri kita sebagai satu bangsa yang berpadu itu. Saya fikir inilah yang utama, yang penting, yang dibawa melalui sistem pendidikan kita. Sistem pendidikan kita dari peringkat serendah-rendahnya hingga ke peringkat universiti sebagaimana yang kita selalu percayai dan yakini, mempunyai satu aliran, mempunyai satu cita rasa, mempunyai satu objektif yang sangat kental dalam usaha membina satu rupa bentuk identiti atau jati diri bangsa Malaysia yang padu dan kukuh berteraskan beberapa prinsip seperti yang terkandung dalam rukun negara dan sebagaimana yang disebut oleh rakan saya Profesor Dr. Siva dalam perlembagaan negara.
Semua ini terangkum dengan halus, tertib dan serba lengkap dalam sistem pendidikan kita. Ini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mencapai satu hala tuju kita. Yang satu, yang sama, yang jitu, tidak kira sama ada kita berada di pedalaman Sabah atau di tengah metropolitan Kuala Lumpur, dari Perlis sampai ke Johor, dari pantai barat, pantai timur, Sarawak, di pedalaman jauh, tidak kira di kota-kota di Sarawak, di Kuching yang besar, Kota Kinabalu yang sedang meriah membangun. Kita cuba membina satu rupa bentuk perasaan dan pemikiran, satu rupa bentuk, satu kerangka budaya bangsa, satu kerangka pemikiran bangsa, satu rencana pembangunan kemajuan yang harus diyakini dan dipercayai oleh anak-anak bangsa kita melalui sistem pendidikan ini untuk mencapai kejayaan dan menjadikan Malaysia negara yang gemilang dan cemerlang. Saya fikir inilah antara peranan pendidikan yang ada. Dalam konteks kesopanan dan kesusilaan, memang kita tidak nafikan bahawa pelbagai subjek yang ada di sekolah, pelbagai program yang diatur dalam sistem pendidikan kita, rendah, menengah sehingga ke peringkat yang tinggi, adalah melalui satu rencana asuhan budi pekerti yang begitu baik. Dan ini terkandung dalam falsafah prinsip-prinsip rukun negara kita. Kita tahu bahawa prinsip rukun negara kita adalah merupakan amalan segenap lapisan masyarakat kita. Dan kita percaya sejak dilaksanakan, sejak diperkenalkan prinsip rukun negara ini, hampir majoriti lah masyarakat di Malaysia pada hari ini, tua dan muda, mempelajarinya di peringkat sekolah dahulu, mempelajarinya di mana-mana, dan melalui media-media juga, sama ada media cetak dan media elektronik. Tidak dapat dinafikan bahawa semangat yang terkandung di dalam prinsip rukun negara tersebut yang mengacuankan kehidupan masyarakat dan bangsa kita telah disampaikan, disepadukan dalam pemahaman kita setiap masa dan sepanjang masa. Keseluruhan ini saya percaya akan menjuruskan kita kepada satu ragam perasaan yang sama dan kemas untuk kita deras bergerak ke hadapan. Walaupun dalam konteks cabaran zaman pada masa ini yang disifatkan oleh kebanyakan orang sebagai sangat sengit, percaturan, cabaran dan juga tantangan yang harus kita hadapi, akan tetapi melalui keperkasaan, memperkasakan jati diri dan identiti bangsa kita, saya percaya kita ada senjata kekuatan yang sangat ampuh yang ada pada setiap anak bangsa kita untuk menghadapi sama ada cabaran itu secara ancaman secara halus ataupun ancaman secara kasar dan secara besar-besaran. Kita dapat menangkisnya dan kita dapat melaluinya serta dapat menyantuninya dengan penuh saksama, dengan penuh kesedaran, dan kita tidak sesekali alpa sebagai satu bangsa Malaysia yang berjati diri dan beridentiti ini untuk terus bergerak ke hadapan. Kita harus bergerak ke hadapan dan kita tidak boleh sia-siakan peluang serta kesempatan untuk menjadikan Malaysia ini hebat. Merumuskan daripada pengalaman beliau terlibat dalam sistem pendidikan negara kita, dan daripada sistem pendidikan kita pergi kepada soalan seterusnya untuk Prof. Dr. Siva tentang sistem keluarga dan juga sistem sosial. Doktor, sebab tadi doktor dah sebut bahawa untuk kita dapat memupuk rasa cinta kepada negara itu, perlu kita saling faham memahami, saling hormat menghormati dan menerima kepelbagaian yang wujud dalam negara kita ini sebagai satu kekuatan, bukan sebagai kelemahan. Cuma doktor, maksudnya bila kita kata hormat menghormati, menerima dengan perasaan hormat, itu dia satu sifat ataupun satu sikap yang perlu dipupuk, perlu dididik.
yang mana berlawanan dengan sifat dan sikap itu adalah umpamanya sifat angkuh, sifat suka menyinggung perasaan orang lain, ya. Ini yang negatif. Jadi kita lihat umpamanya kadang-kadang seseorang itu dalam konteks kepelbagaian masyarakat kita, dia ada sifat negatif sombong ni. Kadang-kadang sombong sebab harta, sebab ada kuasa ekonomi maksudnya. Kadang-kadang sombong itu sebab kuasa sosiopolitik. Kadang-kadang sombong itu mungkin sebab chauvinisme, bahasa ataupun ketaksuban dari segi budaya. Jadi perkara-perkara yang negatif itu kita lihat itulah sebenarnya yang melahirkan perasaan renggang ataupun perasaan terasing antara satu sama lain. Jadi ini yang kita nak tanyakan pandangan Prof. Siva berdasarkan pengalaman Prof tentang sistem sosioekonomi kita, sistem politik kita. Satunya, sejauh mana sistem keluarga kita setakat ini berjaya mempunyai ibu bapa yang menjadi contoh kepada anak-anak, memimpin ahli keluarga dia supaya cinta kepada bangsa, cinta kepada negara. Yang kedua, penting untuk pemimpin masyarakat kita, ni pemimpin dalam pelbagai bidang, untuk cekap. Sebab kerajaan itu, pemimpin itu dia mestilah mampu menyentuh perasaan rakyat. Sebab rakyat yang dipenuhi keperluannya akan menghargai jasa negara. Jadi mohon pandangan berdasarkan pengalaman Prof. Siva tentang perkara ini. Sila Prof. Terima kasih Dr. Sani. Bagi saya melihat bahawa terlapak asas yang paling kuat untuk melakukan pengukuhan dalam kita memahami, menghormati dan juga menerima adalah keluarga. Jadi terdapat berbagai ejen yang memainkan peranan dalam proses sosialisasi ini. Keluarga merupakan aset paling dominan yang boleh kita guna pakai untuk membolehkan pencernaan, untuk kita menghadam ke atas sifat kebergantungan di antara satu sama lain dan untuk kita meminggirkan keberasingan di antara satu sama lain. Kita sebenarnya hidup berdamping tetapi berasingan. Kita bergaul tetapi tidak bergabung. Bermakna, apakah kita boleh mencari satu formula yang menang-menang untuk semua, formula yang akan membolehkan wujudnya negosiasi, adanya solusi, adanya tawar-menawar, nilai kompromi, pengorbanan di antara satu sama lain. Kesemua nilai ini perlu dipupuk dari rumah. Ini tidak bermakna setiap kali kita makan sarapan pagi, makan tengah hari, makan malam, kita bercakap tentang perlembagaan dan rukun negara. Tidak. Kita mahu menterjemahkan tingkah laku kita, gelagat kita, karakter kita dalam bentuk amalan. Itu yang dikatakan oleh Tun Abdul Razak ketika melancarkan rukun negara. Dikatanya dokumen rukun negara itu tidak boleh hanya sekadar menjadi satu dokumen. Ia harus menjadi darah daging kita melalui amalan. Dan amalan itu boleh dipupuk, diajar, dididik di rumah. Keluarga boleh mengemaskinikan kehidupan seseorang individu dengan nilai-nilai tersebut. Dia ajar nilai yang baik. Untuk memastikan tiga yang saya katakan tadi, hormat, faham, terima, dan kita ketepikan nilai stereotypingnya, prejudis, diskriminasi, provokasi yang bersifat ekstrim, radikal. Itu boleh kita ketepikan andai kata keluarga melihat pembentukan identiti nasional yang sama walaupun kita berbeza dari segi gaya hidup dan juga rutin harian kita. Keluarga memainkan peranan yang cukup besar, yang signifikan, yang saya rasakan perlu kita lakukan anjakan besar-besaran, khususnya dalam konteks apabila masyarakat sudah mula menjadi individualistik, materialistik. Kalau dulu tidak, kalau dulu semangat kejiranan tinggi, kita boleh tinggalkan anak kita kepada orang lain boleh menjaga anak kita, tapi hari ini soal itu sudah semakin terhakis. Saya nak kaitkan dengan kehidupan saya sendiri di Tanjung Malim. Belakang rumah saya dulu Imam Besar Tanjung Malim, dan keluar masuk itu bebas. Kita boleh memahami di antara satu sama lain, kita boleh tidur di sana, anaknya boleh datang tidur di rumah saya. Jadi kesemua itu adalah wujudnya hubungan yang intim, yang serasi dalam kalangan masyarakat yang melengkapi nilai-nilai yang cuba kita bawa. Dan kesemua itu bermula daripada keluarga. Yang kedua, saya rasakan dalam konteks kita, guru, pentadbir sekolah memainkan peranan yang besar juga. Kerana anak-anak ini akan ke sekolah, jadi guru harus mendidik mereka dengan nilai-nilai yang saya rasakan penting
untuk memahami di antara satu sama lain silang budaya harus diperkukuhkan. Pentadbir sekolah juga harus mempunyai kewibawaan mereka, ketokohan untuk memastikan bahawa nilai-nilai yang mahu kita bawa ini adalah nilai persamaan. Begitu juga kalau di universiti, saya rasakan institusi pendidikan memainkan peranan yang cukup hebat. Yang ketiga, media. Media hari ini kita lihat media sosial sudah diharus berdandakan. Bagaimana dalam media itu banyak wujud secara kreatif, mengherdik, memalukan, menghina, mengejek sesuatu kaum yang lain. Saya rasa ini harus dihentikan. Bagaimana kita mampu hentikan, sudah pasti kita kembali kepada keluarga, kita kembali pada ejen-ejen yang memainkan peranan mereka, dan penceritaan kejayaan harus diperluaskan. Jika itu dapat diterokai, saya percaya kita mampu untuk melihat penceritaan kejayaan walaupun kita ada zaman kemerosotan dalam hubungan perpaduan di negara kita. 13 Mei 1969, peristiwa di Kampung Rawa pada tahun 1998 di Kampung Medan 2001. Kesemua itu harus dijadikan sebagai bukan sekadar titik hitam, tetapi pengajaran di sebaliknya. Kenapa kita perlu membina satu konstruk sosial, hubungan di antara komuniti dengan komuniti, hubungan di antara pemimpin dengan komuniti, hubungan di antara individu dengan individu. Kesemua ini sebenarnya memberikan cerminan ke atas usaha memastikan kita dapat memelihara keamanan di negara kita. Begitu juga saya lihat peranan agensi-agensi kerajaan yang perlu bertanggungjawab untuk mengembangkan, memperluaskan lagi agenda perpaduan, dan bagaimana kita mampu untuk mengangkat soal hubungan antara etnik itu penting. Begitu juga kalau kita perhatikan bagaimana kita melihat kepentingan pemimpin sendiri menjadi contoh kepada yang lain. Dalam konteks politik tanah air, kebanyakan parti ditubuhkan berdasarkan kepada garis keetnikan dan agama. Itu tak dapat kita elak sama sekali. Tetapi seorang pemimpin yang berjiwa besar, yang berjiwa nasional, berjiwa kebangsaan, dia akan menjadi seorang pemimpin parti, di peringkat parti, tetapi di peringkat kebangsaan, di peringkat nasional akan melondekan peranan itu, melonggarkan peranan itu, dan dilihat sebagai seorang pemimpin yang akan mewakili semua. Dan saya rasa itu penting. Kerana pemimpin menjadi contoh, idola, teladan kepada yang lain. Dan jika itu dapat dilakukan, jika ada ramai yang boleh kita jadikan sebagai contoh, saya percaya kita mampu bergerak ke hadapan. Akhir sekali saya rasakan individu itu sendiri harus mengambil inisiatif untuk memahami, mahu memahami, menggarap dan merungkai nilai-nilai persamaan supaya kita dapat ketepikan nilai-nilai yang boleh mendatangkan kesusahan kepada kita. Jadi bagi saya melihat bahawa agenda rakyat harus diperluaskan oleh pihak kerajaan di samping 5 ejen tadi. Bagaimana kerajaan harus mengangkat agenda dalam kita merentasi kedudukan hari ini, banyak pihak harus berkorban dan juga berkompromi. Banyak pihak harus kembali kepada asas keluarga, sistem persanakan, sistem kekeluargaan yang saya rasakan memainkan peranan yang signifikan untuk melakukan perubahan-perubahan yang berlaku di sekeliling mereka. Kesemua ini juga haruslah kembali kepada soal bagaimana kita mahu terus mempertahankan perlembagaan dan rukun negara. Rukun negara lahir ketika selepas kita berhadapan dengan peristiwa 13 Mei, rusuhan perkauman. Dan bagaimana peristiwa itu telah memberikan gambaran kepada kita hubungan antara etnik di negara kita ini cukup penting untuk dipertahankan. Maaf ya. Jadi kita lihat lazimnya sebelum ini
Bila kita rujuk kepada rukun negara, di belakang buku nota ada rukun negara, ada sifir di bawah. Kita dipukul, diherdik kerana tak hafal sifir, tapi tak pernah lagi dipukul kerana tidak hafal rukun negara. Sedangkan rukun negara itu adalah falsafah kebangsaan, ideologi kebangsaan yang dirasakan membawa semua bersama. Dan di situlah saya rasakan kepentingan yang perlu kita tunjulkan. Tidak ada sesiapa yang dilahirkan di sebuah hospital dengan sorakan lagu negaraku ataupun bacaan tentang perlembagaan dan rukun negara. Tidak lagi berlaku sedemikian rupa. Setiap masyarakat yang Islam dengan azannya, yang bukan Islam dengan ritual dan kepercayaannya. Tapi akhirnya kita mahu melihat bayi-bayi yang lahir ini akan mempunyai semangat kenegaraan yang cukup besar. Dan saya percaya rohnya adalah kepada rukun negara. Bila kita lihat kepada rukun negara, kita harus melihat kepada mukadimah sebelum kita melihat kepada 5 prinsip itu. Mukadimah itu penting. Dia memerihalkan tentang soal perpaduan, soal kehidupan demokratik, soal keadilan, soal kehidupan liberal dan juga bagaimana masyarakat progresif bersesuaian dengan perubahan teknologi dan juga pemodenan harus kita kembangkan. Mukadimah itu penting untuk kita menggarap nilai-nilai di sebalik kesemua 5 prinsip. Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluaran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, dan yang terakhir, kesopanan dan kesusilaan. Dan bagi saya, prinsip kesopanan dan kesusilaan inilah yang akan membolehkan kita mencapai kesemua 4 prinsip di atas. Dan ini bermula daripada keluarga. Jika sistem keluarga itu ampuh, baik, kukuh, barangkali kita akan dapat menyemai pembentukan karakter yang mulia berdasarkan kepada kesopanan dan kesusilaan. Nilai-nilai ini penting kerana inilah membina konstruk sosial, hubungan sosial berdasarkan kepada struktur sosial yang ada. Kita mahu membentuk masyarakat kelas 1 di sebuah negara kelas pertama. Negara kelas pertama ini saya rujuk kepada negara yang ada infrastruktur, kemudahan, prasarana selari dengan pemodenan yang berlaku di negara maju yang lain, negara dunia pertama. Tetapi ia harus dihuni oleh masyarakat kelas 1. Masyarakat kelas 1 ini terma yang saya gunakan untuk mendefinisikan kedudukan masyarakat yang ada ilmu, kebolehan, kemahiran dan diselaputi dengan nilai karakter mulia, nilai kepribadian tinggi, sahsia, akidah, akhlak yang memberikan gambaran usaha untuk terus mempertahankan jati diri yang baik, termasuklah akan membina nilai-nilai patriotisme dan juga nasionalisme di dalam diri mereka. Bagi saya, kesemua ini memberikan gambaran bagaimana setiap ejen memainkan peranan, setiap ejen mempunyai tanggungjawab, dan apabila kita berada dalam kedudukan yang luar biasa, kita perlu berani mengambil pendekatan luar biasa. Kita harus menunjukkan rasa tanggungjawab yang luar biasa. Kita harus boleh memberikan idea dan pemikiran yang luar biasa supaya kita dapat mencapai matlamat luar biasa, iaitu kekal sepadu, kekalkan penyatu paduan, kekalkan perpaduan, kerana itulah yang menjadi idaman kita di negara kita. Dan bagi setiap individu yang lahir daripada keluarga berbeza, sudah pasti proses sosialisasi mereka berbeza-beza. Tapi saya melihat nilai keinsanan, nilai keihsanan, nilai kemanusiaan wujud dalam mana-mana keluarga sekalipun, walaupun berbeza dari segi agama, etnik, ritual, kepercayaan, fahaman politik, gender sekalipun, kita ada nilai persamaan. Dan nilai-nilai inilah yang saya rasakan harus diangkat untuk kita bergerak ke hadapan. Terima kasih. Terima kasih Prof. Siva. Dan sekarang kita pergi ke bahagian kesimpulan dan juga semacam penggulungan daripada panelis kita. Tapi sebelum itu, kalau boleh saya semacam rumuskan daripada perbincangan kita ini, maksudnya kita telah mengenal pasti beberapa unsur ataupun beberapa elemen yang boleh membantu untuk kita memupuk rasa cinta kepada negara dan masyarakat kita ni, ya. Umpamanya macam satu bahasa kebangsaan dan bahasa perpaduan, satu sistem pendidikan, kemudian kita ada nilai-nilai yang sama, yang boleh dipersetujui bersama, dan yang antara yang paling penting dan mencapai kemuncaknya adalah kesediaan untuk berkorban, ya, kesediaan untuk berkorban dalam kita menghadapi pelbagai cabaran. Seperti mana hidup kita sebagai individu mempunyai pelbagai cabaran, begitu jugalah hidup kita sebagai bangsa dan negara dan nusa menghadapi pelbagai cabaran. Jadi orang yang cinta kepada umat dan negaranya
dia tidak akan lari ke tempat lain. Dia tidak akan lari ke belakang walau apa pun gangguan di hadapan kita. Sebagai seorang patriot yang tulen, kita perlu bersedia untuk berkorban masa, berkorban tenaga untuk kejayaan kita dan negara kita. Ya. Jadi bagi orang-orang seperti ini yang ingin kita pupuk seberapa ramai yang mungkin, kemakmuran negara secara keseluruhan itu amat penting. Bahkan saya fikir seperti yang telah dihimbau oleh Prof. Siva tadi, bahawa dalam keadaan sekarang ini kita lihat keadaan yang luar biasa, keadaan yang istimewa, kita mempunyai ramai di kalangan rakyat kita yang rela mati dalam mempertahankan agamanya, bangsanya, tanah airnya di atas landasan yang betul. Kita berhadapan dengan pandemik COVID-19 umpamanya. Ramai yang berkorban jiwa, ramai yang berkorban nyawa, ramai yang berkorban masa dan tenaga dalam menghadapi bahaya, terutamanya di barisan hadapan, demi melindungi negara kita. Jadi dengan itu barangkali saya buka kepada Dr. Lim untuk memberikan sedikit rumusan dan penggulungan kepada forum bicara kita pada malam ini. Silakan Dr. Lim. Saya ada beberapa hal yang masih ingin diperkatakan. Yang pertama sekali, kita tahu bahawa sejarah bangsa kita, saya sentiasa sifatkan warisan kita, tinggalan, segala bentuk tinggalan, sejarah, kejayaan, kegemilangan lampau ini sebagai warisan nenek moyang kita bersama sebenarnya. Ini harus diperkatakan kembali kepada anak-anak bangsa kita, khususnya generasi-generasi yang lebih muda. Dalam cara yang bagaimana, dengan mekanisme yang sebagaimana dan dengan saluran yang bagaimana, boleh sama-sama kita fikirkan dan tingkatkan lagi daripada apa yang telah kita laksanakan selama ini. Bahawa sejarah kegemilangan bangsa kita ialah bukan angan-angan, bukan khayalan. Ia adalah benar, dan bagaimana harus kita mempertahankan, kita mengulangi dan kita mempertingkatkan lagi kehebatan bangsa kita itu seharusnya menjadi semangat dalam diri setiap kita. Dan ini mesti dilaksanakan berterusan. Jangan persoalkan hal yang remeh-temeh, jangan timbulkan soal-soal yang tetek bengek misalnya, tetapi kita perlu meletakkan ini sebagai kepentingan nasional kita. Kemudian kita juga harus membawa balik wacana kemerdekaan kita ke dalam hati dan sanubari anak-anak bangsa kita. Jangan dikatakanlah, kita sudah merdeka selama 64 tahun, kita sudah merdeka. Takkan ini pun nak disebut juga? Harus disebut. Harus diperbaharui keiltizaman ini dari hari ke hari, dari semasa ke semasa dan dari tahun ke tahun. Wacana kemerdekaan kita tidak mudah. Bagaimana pahlawan-pahlawan kita berjuang, tentera-tentera kita menentang musuh, bagaimana keazaman kita yang kuat, pemimpin-pemimpin kita, negarawan kita memerdekakan tanah air, seharusnya tidak dilupakan oleh setiap generasi kita. Ini sangat penting. Kemudian bagaimana kita mengisi kemerdekaan itu juga wajar dinyatakan bahawa kita melalui zaman sukar, bagaimana kita berhadapan dengan pelbagai cabaran, kadang-kadang setengah-setengah cabaran itu getir. Cabaran kita untuk menyatu padukan bangsa pada awalnya sangat getir. Bagaimana perjuangan kita untuk membawa kemajuan yang sepantas-pantas yang mungkin kepada masyarakat dan negara kita demi kesejahteraan, keselesaan dan kesenangan setiap rakyat kita. Ini merupakan satu usaha yang tiada tolok bandingannya oleh pemimpin-pemimpin kita yang terdahulu. Hal ini harus dibawa ke pengetahuan dan ke dalam kesedaran kita pada hari ini. Banyak orang bertanya kepada saya, bagaimanakah dalam era anak-anak kita sekarang yang di hadapan mereka beberapa gadget sekaligus?
Saya kata tidak mengapa. Ini zaman mereka dan ini era mereka. Tetapi kita perkasakan juga melalui gadget-gadget tersebut bagaimana mereka dapat misalnya mengakses sejarah kemerdekaan. Mereka mengakses kata-kata penting yang ditinggalkan oleh warisan negarawan kita. Mereka boleh mengakses bagaimana suka duka jatuh bangunnya bangsa kita. Semua ini mungkin dapat mereka peroleh melalui gadget-gadget yang ada di hadapan mereka. Saya tidak pernah meragui, saya juga tidak pernah mempersoal. Misalnya anak-anak kita terlalu leka bermain dengan permainan-permainan dalam gadget misalnya. Saya tidak pernah mempersoalkan kecerdasan, kebijaksanaan. Mereka juga tahu membahagikan antara santai dan juga serius dalam mempelajari, dalam mengambil tahu tentang tanah air sendiri. Hal ini tidak dinafikan bahawa konsep pendidikan kita sekali lagi telah menyedarkan dan membawa mereka dalam arus berfikir sebagai seorang warga negara yang bertanggungjawab. Dalam hubungan yang sama, kita harus juga menyebarluaskan dan memperkasakan semangat toleransi yang lebih menakjubkan dalam kalangan kita. Kita barangkali ada sensitiviti yang khusus. Kita leburkan, kita hapuskan dan barangkali kita padamkan sensitiviti hal-hal yang barangkali melukakan, telah banyak melukakan dan saling melukakan kita ke tepi dan kita letakkan jauh daripada kehidupan kita, rutin kita sehari-hari. Tetapi kita membina, kita memupuk dan kita memperkasakan sesuatu yang indah, sesuatu yang perkasa dan sesuatu yang boleh mengharmonikan kita. Semangat toleransi ini saya percaya inilah senjata yang kita ada. Inilah kerangka yang kita ada. Dan inilah kekuatan sebenarnya bagi bangsa Malaysia seluruhnya. Kita mempunyai kekuatan. Kita ada senjata kita yang sangat ampuh dalam menghadapi dan mendepani segala cabaran. Bahawa semangat toleransi, kesediaan kita untuk menerima dan bertolak ansur dalam segala perkara sehingga ke hal-hal yang barangkali sangat mencabar dan pada era saya barangkali tak terfikirkan oleh saya. Tetapi pada hari ini kebijaksanaan pemimpin-pemimpin kita, kebijaksanaan pelbagai agensi yang ada di negara kita, kebijaksanaan pemimpin-pemimpin di masyarakat kita, kebijaksanaan yang ada dalam kalangan ahli-ahli keluarga kita, ketua-ketua keluarga kita telah mengendurkan segala bentuk keresahan dan kerisauan yang ada dan dalam keadaan dan suasana yang sama. Kita sudah 64 tahun menyambut kemerdekaan. Untuk apakah lagi kita bercakap tentang duka lara, kita bercakap tentang barangkali pisau yang boleh menghiris perasaan dan emosi anak-anak bangsa kita. Saya fikir kita tidak ada pilihan lain selain daripada kita bergerak maju ke hadapan. Kita menggunakan segala bentuk kekuatan yang kita ada, senjata yang kita ada untuk menyatukan, padukan kita, mengikat hati-hati kita menjadi satu bangsa Malaysia yang merdeka. Terima kasih Dr. Lim. Satu harapan yang sangat besar tapi saya fikir dikongsi bersama oleh kita semua. Dr. Lim telah menekankan keperluan untuk kita bercerita sejarah kita, kejayaan kita ini juga telah disentuh oleh Prof. Siva tadi, success story ataupun kejayaan kita dalam kemerdekaan, mengisi kemerdekaan, kemajuan ekonomi dan sebagainya. Dan juga jalan ke hadapan. Jalan ke hadapan yang tidak sepatutnya terbeban dengan perkara-perkara yang tidak wajar. Jadi barangkali seterusnya saya berikan peluang pada Prof. Siva untuk memberikan sedikit rumusan dan juga semacam penggulungan lah kepada pembentangan Dr. Siva. Silakan. Bagi saya, kukuh rukun, kukuh negara. Kukuh nilai, kukuh negara. Bermakna dalam kepelbagaian, kerencaman, keanekaragaman, kemajmukan negara kita, inilah yang boleh kita lakukan. Kita mahu negara ini terus kekal hidup rukun, walaupun berbeza etnik, agama, kepercayaannya. Kita mahu negara ini kekal sejahtera. Kita mahu negara ini dihormati dan diiktiraf oleh orang lain.
Tetapi penghuninya harus bertanggungjawab. Harus bertanggungjawab berdasarkan kepada perkongsian nilai persamaan. Kita tidak boleh jadikan itu sebagai satu liability, tapi anggap itu sebagai satu khazanah yang memungkinkan untuk kita bergerak ke hadapan. Walaupun generasi baru dikatakan terhakis nilai-nilai seperti ini, saya rasakan bahawa jika semua proses sistem yang ada dihalusi, diteliti, dihormati, barangkali generasi muda tidak akan dipertanggungjawabkan sedemikian rupa. Kerana bagi generasi muda, mereka mempunyai roh pendirian yang berbeza kerana disesuaikan dengan perubahan demografi dan juga geografi hari ini. Dan saya rasakan mereka juga akan bertanggungjawab kerana bagi mereka ini juga negara mereka. Dalam soal ini, yang penting adalah solidariti. Bagaimana kita mampu untuk membentuk kebersamaan di antara satu sama lain, kebergantungan di antara satu sama lain, perkongsian di antara satu sama lain, sifat kepunyaan di antara satu sama lain. Semuanya itu akan hanya dapat kita adaptasi, sesuaikan jika kita berpegang kepada falsafah hormat, faham, terima. Hormati di antara satu sama lain. Fahami apa bezanya, kenapakah wujud perbezaan itu, kenapa itu harus diselongkar untuk dijadikan sebagai satu kekuatan, bukannya kelemahan. Terima seadanya. Walaupun kita mahu bertolak ansur, tetapi akhirnya kita mesti mempunyai jiwa besar untuk menerima di antara satu sama lain berdasarkan proses sosialisasi yang kita lalui. Dan semua ejen memainkan peranan yang besar, baik di rumah, keluarga, sekolah, universiti, media, agensi kerajaan, pemimpin, tetapi diri sendiri harus mengambil inisiatif untuk bertanggungjawab atas apa yang berlaku. Walaupun banyak perubahan berlaku di sekeliling kita, tapi kita harus kasihkan negara kita. Kita harus mencerminkan kepada orang lain bagaimana sebenarnya pegangan kita adalah kepada yang berkiblatkan kepada soal kenegaraan, iaitu Malaysia. Malaysia merupakan sebuah negara yang unik. Negara ini harus dipertahankan. Kasihkanlah negara ini berdasarkan kepada apa saja bentuk platform atau landasan yang dipilih. Tapi akhirnya kita tidak boleh sama sekali memperjudikan nasib negara ini hanya kerana kita terlalu selesa dengan apa yang ada. Apa yang ada tidak semestinya kekal seadanya. Apa yang tidak ada barangkali turut boleh dirungkai dan juga dicari satu jalan penyelesaian yang baik untuk semua. Saya percaya setiap warga negara ini mempunyai iltizam untuk bertanggungjawab ke atas negara ini. Kalau bukan kita, siapakah yang akan bertanggungjawab kepada kita? Ikhlaslah kepada negara ini, kerana negara ini telah memberikan begitu banyak kepada kita. Dan sudah tiba masanya kita mengiktiraf apa yang telah diberi itu dalam pelbagai cara pendekatan yang kita ambil, semata-mata untuk membolehkan kita terus hidup selesa, semata-mata untuk membolehkan kita terus hidup sejahtera dan sihat di negara kita. Terima kasih. Terima kasih banyak Prof. Siva. Jadi kita sudah sampai ke penghujung forum dan bicara kita malam ini berkaitan dengan kasih kepada Malaysia yang merdeka, kasihkan Malaysia yang merdeka, dan kita boleh rumuskan bahawa itu satu nilai yang baik, dan untuk mencapai nilai yang baik itu pun perlu kepada nilai-nilai baik yang lain yang diajar oleh agama kita, diajar oleh budaya kita, diajar oleh guru-guru kita yang baik. Sekian dulu, saya ingat kita sudah sampai ke penghujung dan kita ucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Prof. Dr. Siva Murugan Pandian dan juga Dr. Slim Sweetin sebagai panelis kita pada malam ini yang sama-sama berkongsi pengalaman yang luas, sama-sama berkongsi pengetahuan, sama-sama berkongsi dengan kita pandangan mereka tentang tajuk yang menjadi tanggungjawab seluruh rakyat Malaysia ini. Jadi kita akhiri forum bicara Ad-Din kita pada malam ini dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Forum Bicara Ad-Din dibawakan kepada anda oleh IKIM, Inspirasi Inforia Islam. Kisahnya ada dua orang anak kembar, dua-dua lelaki.
Bila nak makan, seorang suka nasi goreng kampung, seorang lagi suka nasi goreng ayam. Bila nak main, seorang suka basikal, seorang lagi suka skuter. Bila nak tidur, seorang suka bantal tinggi, seorang lagi tidur tak pakai bantal. Ayahnya pula ikutkan jelah perangai anak-anak ni sampailah mereka dewasa. Dua-dua pandai berniaga. Seorang berniaga offline, seorang lagi berniaga online. Jadi, ayahnya hadiahkan mereka pakej berkembar IKIM. Dua-dua ada, iklan radio dan iklan media. Senang, dua-dua dapat harga berpatutan. Jom kembangkan lagi perniagaan anda dengan memasarkan produk dan perkhidmatan anda di platform media sosial dan radio IKIM dengan harga berbaloi. Info lanjut, hubungi 017-345-2564 atau 012-686-9236. Tarikh tutup permohonan iklan adalah pada setiap 16 hari bulan pada setiap bulan. Amalan bersedekah tidak terikat kepada umur, tidak juga kepada agama dan bangsa. Bersedekahlah dengan sedekah yang terbaik, khususnya buat saudara-saudara kita yang berada di Syria dan Yaman, yang kini amat memerlukan bantuan kita. Ayo zahirkan kebersamaan kita dalam kempen bantuan kecemasan Syria dan Yaman, anjuran Aman Palestin, sebagai satu cara memperkukuh tali persaudaraan. Layari www.jommenyumbang.com untuk pertanyaan lanjut. Bangkit, berjuang bersama. Hiburan mendidik jiwa hanya yang terbaik di IKIM. عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا سقم ولا حزن حتى الهم يهمه إلا كفر به min sayyi'atih. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak menimpa seorang mukmin suatu penyakit yang berpanjangan, kepayahan, sebarang jenis kesakitan dan kesedihan, malahan kedukecitaan, melainkan dihapuskan sebahagian dosa-dosanya. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. إني أعوذ بك من الكفر والفقر اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu dari kekufuran dan kekafiran. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu daripada azab kubur. Tiada Tuhan selain Engkau. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا
شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. Ini tanah air kita, tanah tumpah darahku. Kita nyalakan semangat juang agar terus teguh berdiri.